Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih kepada anda yang join. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Istiqamah. Mudah-mudahan Allah merahmati semualah. InsyaAllah, amin. Untung dapat durian sedap. Memang Mama pun puji. Durian Ustaz best. Masya Allah. Serius. Memang sedap. So malam ni insyaAllah kita akan belajar tentang doa-doa selepas subuh. Ustaz dah masuk kah? Oh, dah. Tabu berbunyi. Assalamualaikum. Yarhamkillah. Yahdina wa yahdikumullah. Masya Allah. Tak tahulah kenapa dia perlu live baru nak bersin. Tadi okey je. Tak apa, dia nak minta supaya semua doakan. Yeah. Itu sebenarnya tu. Benda bukan boleh rancang-rancang kan? Bukan boleh kita plan pukul berapa nak bersin. Jadi sebenarnya hikmah. Perut berbunyi. Ya Allah. Alah Ana. Dahsyat betul perut bunyi sampai begitu sekali. Okey. Jadi insyaAllah macam biasa kita akan start. Yep. Dengan baca niat menuntut ilmu yang diajar oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebelum kita baca kitab Bidayatul Hidayah insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a alhamdulillah ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Alright, maksudnya aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharapkan redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. So malam ini kita akan buka muka surat berapa ni? 45. Salah. 43. 43.
43 dalam cetakan yang lama muka surat 55. Allahu. Okey, internet problem sikit eh. Okey, tak apa. So 43 dengan 55 Okey. Jadi kita terus kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita bincang sebelum ni, sebelum azan kan, sebelum sembahyang, bukan sebelum azan, sebelum sembahyang subuh. Yes. Sebelum sembahyang subuh. So sekarang ni kita bincang lepas sembahyang subuh pula. Bab solat tu sendiri dia ada tajuk yang khusus. Bincang khusus tentang solat. Jadi yang tu nanti ujung-ujung. So kat sini kita terus skip bab solat tu, terus pergi lepas solat. So lepas solat, apa benda yang kita patut buat? Benda pertama sekali lepas solat, bila kita bagi salam, yang paling afdal sekali adalah kita beristighfar 3 kali. Tak ada dalam kitab tapi dalam kitab ni macam seolah macam Imam Al-Ghazali skip lah. Bukan Imam Ghazali kata tak payah istighfar, tapi Imam Ghazali terus pergi kepada selawat. Sebenarnya istighfar dulu, lepas tu baru selawat dan sebagainya. So mulakan dahulu dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun nak lagi panjang, astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Semua tu boleh. Bacaan-bacaan yang pelbagai boleh. Yang pentingnya istighfar. Minta ampun dulu pada Allah atas segala kesilapan kekurangan kita sepanjang solat. Okey. Okey, apa lampu tu masih ada saki-baki kat belakang. Okay. Alright. Okay, so istighfar atas kelemahan, kekurangan kita. Sepanjang solat ni kita ada tidak beradab dengan Allah, kita ada khayal, kita ada memikirkan macam-macam, ataupun tertinggal benda-benda yang sunnah kan waktu solat tu. Jadi kita pun istighfar dululah. Lepas sembahyang je istighfar. Lepas sembahyang je istighfar. Biasakan. Lepas solat je istighfar. Tapi istighfar tu istighfar betul-betul lah. Betul-betul minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Minta ampun betul-betul. Janganlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kan. Tengok jam. Tu yang biasanya macam tu. Lepas sembahyang tu macam nak cepat-cepat nak keluar. Jadi istighfar betul-betul. Okey, lepas istighfar barulah yang disebutkan di sini dalam kitab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Maksudnya berselawat kepada Nabi SAW. Okey. Lepas daripada itu, lepas daripada berselawat kepada Nabi SAW, lepas tu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Yang ni biasa kot kan. Memang kita pun biasa bacalah ni lepas mayam, beginilah bacaan kita pun. So Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu pun biasa kita baca apa? Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Okey. So apa maksud dia? Yang biasa kita baca tu. Kita baca selalu dah tapi kadang kita tak tahu pun makna dia apa. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah maha sejahtera. Cuba Ijah baca dia punya terjemahan dia. Okey, Allahumma antas salam maksudnya. Ya Allah, Allahumma antas salam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir. Bukan itu doa lepas azan. Lepas daripada tu lagi. Oh, ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera. Ya Allah, engkau sejahtera. Dan daripada engkau maha sejahtera. Okey, wa minkas salam, daripada engkau datang kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau kembali kesejahteraan. Fahayna rabbana bisalam, dan masukkan kami ke dalam negaramu. Oh, tertinggal. Dia ada tertinggal sikit tu. Fahayna rabbana bisalam, maka muliakanlah kami dengan kesejahteraan. Itu tertinggal. Kemudiannya wa adkhilnal jannata darassalam, masukkanlah kami ke dalam syurga darassalam. Lepas tu tabarak rabbana. Bertambah-tambah berkatmu ya Allah.
Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Okey. So kat situ tu kalau kita perhatikan lepas-lepas sembahyang je tadi kita bagi salam, kita waktu lepas sembahyang, bukan lepas sembahyang, hujung solat kita akan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan kita bagi salam dah. Kita bagi salam kepada orang kiri kanan kita dan sebagainya. Kita bagi salam, kita mengucapkan salam, kita mendoakan kesejahteraan kepada orang lain. Tapi waktu kita habis dari solat tu kita istighfar, lepas tu kita baca Allahumma antas salam minkas salam. Ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera. Maksudnya sejahtera kat sini maksudnya Allah Ta'ala tak ada langsung kekurangan, tak ada kesilapan, selamat daripada segala-galanya. Allahumma antas salam wa minkas salam, daripada engkaulah kesejahteraan, daripada engkaulah keselamatan. Kan? Maknanya apa pun yang kita nak selamat hari itu, kan, sepanjang hari itu, semuanya datangnya daripada Allah. Yang mengurniakan kesejahteraan kepada kita adalah Allah. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah kembalinya semua kesejahteraan. Maksudnya sejahtera-sejahtera macam mana pun last sekali balik kepada Allah Ta'ala. Kita rasa selamat, kita rasa apa pun, semuanya adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Allah yang punya. Dan maknanya akhir sekali, dan juga kalau kita solat tadi tu pun kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Semua sejahtera-sejahtera tu semuanya milik engkau je lah ya Allah. Lagi fahaina rabbana bisalam, maka muliakanlah kami dengan kesejahteraan. Ya Allah, kau kurniakanlah kami kesejahteraan, keselamatan daripada segala bala bencana, segala keburukan. Kan, hari ni aku nak keluar pergi bekerja, aku nak mencari rezeki, aku nak pergi sekolah, aku nak macam-macam lah. So, minta banyak-banyak, ya Allah, kau kurniakanlah kesejahteraan. Kan, ada yang tanya saya tadi, petang tadi, dia kata, Ustaz, apa saya nak baca kalau pagi-pagi tu saya nak baca doa-doa yang panjang-panjang tu tak sempat sebab nak keluar kerja cepat. Nak pergi kerja subuh lambat, nak pergi kerja cepat. So apa bacaan yang saya boleh baca untuk pendinding, dia kata. Sebab dia risau, dia kata, sebab ada orang kat tempat kerja dia tu yang terkenal macam kata apa ada guna-guna lah ceritanya. Jadi dia risau. Jadi macam mana nak, apa doa yang dia boleh baca? Mula-mula saya katalah, bacalah Wirdul Latif ke apa. Dia kata mana sempat nak baca Wirdul Latif kan, sebab nak naik kereta, terus nak drive pergi pejabat. So macam mana? Jadi saya kata okey, baca doa yang lepas sembahyang tu. Sebenarnya doa lepas sembahyang ni pun adalah doa pendinding juga untuk kita. Kadang-kadang kita kan menggagau cari sana sini, apa doa pendinding kan. Padahal doa lepas sembahyang yang kita biasa baca tu, itu sebenarnya adalah salah satu daripada doa menyelamatkan diri kita daripada keburukan. So Allahumma antas salam. Ayat kursi contohnya kan. Ayat kursi kita baca lepas sembahyang. Betul. Itu semua baca. Yang bismillahirrahmanirrahim itu juga antara yang saya sebut pada dia tadi lah. Saya kata ataupun baca bismillahirrahmanirrahim baca 3 kali. Pagi-pagi baca 3 kali bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Maknanya kalau tak mampu nak baca Wirdul Latif tu panjang contohnya, tak sempat, tak hafal pun lagi, dan bacalah ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Masukkanlah kami ke dalam syurga Darussalam. Salah satu nama syurga Darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, ataupun tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Maha berkat, maha kuasa engkau, yang maha memiliki kemuliaan, maha memiliki kekuasaan. Okey, selesai. Itu biasa. Cuma kita tengok dia punya terjemahan dia je. Kemudiannya doa yang berikutnya ni saya tak nak ambil panjang-panjang sangat sebab mungkin doa ni tak familiar sangat di kalangan kita, dan juga kita dah gantikan juga dengan doa-doa yang lain. Ramai di kalangan kita yang baca doa yang pelbagai yang kita biasa baca lepas sembahyang, yang tu boleh continue. Cuma saya nak pesan satu je lah. Doa-doa lepas sembahyang ni, apa kata, kita cuba bacakan sikit dekat ustaz-ustazah, tanya, betul tak bacaan saya ni? Sebab kadang-kadang kita baca, kita tak faham satu. Lepas tu salah pula tu. Kan? Why not kita betulkan apa zikir-zikir kita lepas sembahyang yang kita baca. Whatever zikir yang kita biasa baca lah. Tak kisahlah, sebab masing-masing kita dia ada lain-lain yang dia belajar daripada mak dia ke, belajar daripada ustaz dia ke, belajar daripada tok imam dia ke, kan? Dia kan lain-lain kan. Kita zikir-zikir lepas sembahyang ni pelbagai sebenarnya. Dia tak mesti satu je, mesti yang itu juga. Tak. Dia ada pelbagai. So, yang mana satu yang kita baca tu, kita bacakan pada guru kita, tanya, okay, yang saya baca ni betul tak zikir lepas sembahyang ni? Ke ada salah-salah?
Contohnya kan. So betul kan? Kadang-kadang ain dengan alif tertinggal. Kan? Contohnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Yang tu ain, ya'udus salam. Tapi ramai yang baca ya'udus salam dengan hamzah. Banyak saya dengar ada apa? Penasyid baca zikir dekat TV tu pun dia sebut ya'udus salam. Dekat radio. Dekat radio saya dengar dia kata wa ilaika ya'udus salam. Salah. Kan? Yang betulnya adalah ya'udus salam. Contohnya kan. So kita betulkan dulu bacaan kita tu, zikir kita tu kita betulkan. Itu yang paling bagus sebab kita nak tunjukkan memang kita ni berusaha bersungguh-sungguh untuk amalan kita tu biar tepat. Okey. So seterusnya yang berikutnya tu itu yang saya kata kita boleh ringkaskan la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang wa huwa hayyul la yamut tu biasanya kita tak baca kan kebanyakan kita. La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu yang biasa kita baca kan. Okay, so itu pun rasanya kebanyakan kita pun dah tahu makna dia insya-Allah. La ilallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang esa, yang tiada sekutu baginya. Betul-betul kita ingat betul kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, baginya lah kekuasaan, walahul hamdu, dan baginya lah segala puji, biadihil mulk, dengan kuasanya lah segala kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa atas segalanya. La ilaha illallah ahlu ni'mah wal fadli wal thana'il hasan. La ilaha illallah, yang layak memberikan nikmat, keutamaan dan puji-pujian yang baik. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini kita biasa baca waktu takbir raya. Okey. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sebenarnya itu juga antara zikir lepas mayang tau. Memang zikir-zikir lepas mayang antaranya ini dia bacaan ni. La ilallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kami tidak sembah melainkan Dia. Mukhlishina lahuddin. Secara ikhlas betul-betul. Kami sembah betul-betul hanya semata-mata pada Allah Ta'ala. Walau karihal kafirun. Walaupun dibenci oleh orang kafir. Okey, kat sini ni mungkin ada yang rasa macam, Ustaz, macam laju sangatlah apa yang Ustaz sebut ni. Kami tak sempat nak hafal. Satu cara, boleh buka balik kitab, tengok dekat PDF dan sebagainya untuk baca. Satu lagi, boleh juga untuk kita terus amalkan doa-doa yang biasa kita baca, kemudiannya ataupun zikir-zikir yang kita biasa baca. Cuma kali ni kita nak tambah apa dia tahu? Doa. Apa yang kita nak minta lepas sembahyang subuh. So ini dia. Yang lepas ni, yang perenggan berikutnya ni, kita akan bincang apa yang kita nak minta lepas daripada sembahyang subuh. So pagi-pagi, apa yang kita nak minta? Kita dah bincang 2-3 hari lepas sebelum sembahyang subuh. So kali ni lepas sembahyang pula. Okay, apa doa dia yang pertama? Doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi ajar pada Sayyidah Aisyah, doa ni dipanggil Jawami' al-Kawamil. Jawami' al-Kawamil maksudnya yang menghimpunkan kesempurnaan-kesempurnaan. Dia kumpulkan perkara-perkara yang sempurna, doa-doa yang sempurna. Inilah dihimpunannya. Okey. Himpunan doa yang sempurna. Apa dia Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Aisyah ni? Doanya berbunyi, ya Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Okey, ambil yang tu dulu. Apa maksud dia? Kalau kita boleh hafal, kalau kita tak boleh hafal bahasa Arab pun, kita boleh baca bahasa Melayu. Don't worry. Cuma yang terbaik, Allah jatuh juga. Okey, tu terbalik kan. Okey. Yang terbaik baca bahasa Arab sebab diajar oleh Nabi SAW sendiri. So memanglah yang paling bagus kalau kita boleh baca yang seperti mana yang Nabi SAW sebut. Itu yang paling best sekali, itu paling perfect. Tapi
Katakanlah kita rasa macam lambat, susah, macam kita macam gaul, cuba tak dapat-dapat, ataupun masa kita tak cukup untuk kita lancarkan. So bacalah bahasa Melayu. Okay, apa dia? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan semuanya sekali, ataupun segala kebaikan kan. Al khairi kullihi. Allahumma inni as'aluka al khaira kulli. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan semuanya sekali. Apa dia? Ajilihi wa ajilihi. Dekat dunia dan dekat akhirat. Kalau terjemah literally, ajilihi wa ajilihi itu maksudnya apa? Yang segera dan yang kemudian. Yang segera dan yang akan datang. So translate kat situ, di dunia dan di akhirat kan. So maksud dunia akhirat, maknanya dunia tu yang segera lah, yang sekarang lah. Akhirat yang kemudian lah. Kan? Jadi kalau kita boleh terjemah secara literal pun okey. Maksudnya yang cepat dan yang lambat. Yang baik ni ya Allah, aku nak semuanya. Sama ada yang segera ataupun yang lambat, yang kemudian. Lagi, minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Apa yang aku tahu daripadanya dan apa yang aku tak tahu. Ni lebih kurang macam yang doa kita sebelum sembahyang tu kan. Tapi dia bunyi dia lain sikit. Yang aku tahu dan yang aku tak tahu. Semuanya aku nak ya Allah. Okay. Semua yang baik, sama ada baik dunia, baik akhirat, sama ada baik tu aku tahu, baik aku tak tahu, aku nak. Kan kita kata complete. Sebaliknya apa? Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada segala keburukan. Sama ada keburukan itu di dunia ataupun di akhirat, keburukan tu aku tahu ataupun aku tak tahu. Okey. Cantik kan doa tu? Dia Ada tanya macam muka surat berapa? surat apa? 45. Okey, itu buku yang baru 45. Buku yang lama muka surat 56. Okey. So, doa ni memang best lah sebenarnya baca. Lagi-lagi kalau kita faham. So, kalau nak ringkaskan doa ni, memang dah ringkas lah sebenarnya tu. Dah paling ringkas lah tu, dah paling komplit lah tu. Guna bahasa kita tak apa. Ya Allah, aku nak. Ya Allah, aku mohon pada engkau. Ataupun Ya Allah, aku nak sangat Ya Allah. Contohnya boleh juga guna bahasa macam tu kan. Ya Allah, aku nak sangat Ya Allah segala kebaikan. Semua kebaikan Ya Allah. Aku nak semua kebaikan. Dunia, akhirat, semualah yang aku tahu ke, yang aku tak tahu ke, Ya Allah, aku nak benda tu. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada segala keburukan. Sama ada keburukan tu dunia ke, akhirat ke, Ya Allah. Sama ada yang aku tahu ke, yang aku tak tahu ke, aku nak, aku berlindung denganmu, Ya Allah. So, guna bahasa macam tu pun tak apa. Jadi, kita lagi rasa kan, lagi feel bila kita minta. Okay, seterusnya. Doa yang berikutnya, sambungan sebenarnya yang tadi tu, yang tadi saya potong-potong doa yang saya Sayyidatina Aisyah ni saya potong-potong. Kemudiannya, wa as'alukal jannata. Wa as'alukal jannata. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku mohon padamu syurga dan yang mendekatkan aku kepadanya. Maksudnya mendekatkan aku kepada syurga. Aku nak syurga, okey, syurga tu isaf aku nak. Tapi aku nak juga benda-benda yang mendekatkan aku kepada syurga, sama ada perkataan ke, perbuatan ke, niat aku ke, iktikad kepercayaan aku ke, semua yang mendekatkan aku kepada syurga tu aku nak ya Allah. Maksudnya minta pada Allah supaya kita dapat buat benda-benda yang mendekatkan kita pada syurga. Kadang-kadang kita rasa macam malas nak beribadat, ataupun perkataan kita mungkin perkataan-perkataan yang tak baik, susah nak bercakap benda yang baik, ataupun niat kita tak berapa baik dan sebagainya kan. So kalau nak minta benda-benda yang mendekatkan kita kepada syurga ni daripada segenap aspek. Ya Allah, aku mohon pada engkau syurga dan yang mendekatkan aku kepada syurga, sama ada perkataan aku, perbuatan aku, niat aku dan juga i'tikad aku. I'tikad ni maksudnya kita punya keyakinan, kepercayaan kita. Okay? So semuanya yang mendekatkan aku kepada syurga. Kebenarannya sebaliknya, neraka lah. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada neraka dan semua yang mendekatkan aku kepada neraka.
sama ada perkataan ke, perbuatan ke, apa niat ke ataupun i'tikad. Yang ni pun kadang-kadang kan betul, kita tak boleh nak menerakakan seseorang. Kan? Dan diri kita pun kita tak boleh kata confirm masuk neraka, na'udzubillah. Tapi kita tahu ada perbuatan dan perkataan yang mendekatkan seseorang ke neraka. Ya, mendekatkan ke neraka. Sebab kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, ataupun tak sempat bertaubat, maknanya perbuatan-perbuatan itu berlayakkan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi perbuatan itu namanya mendekatkan ke neraka. Jadi na'udzubillah sangat-sangat. Jadi kita minta, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada neraka dan apa juga perbuatan, perkataan, niat, i'tikad yang mendekatkan aku kepada neraka. Jadi dekatkan aku pada neraka pun aku tak nak. Bukan kata neraka. Okey. Kenapa tu? Okey. Ada siren. Apa ke tu? Asma. Ya. First time dengar. La. Okey. Asma. Okey. Jom. Kenapa? Okey. Allah. Kan jatuh. Jangan tarik Asma. Okey. Assalamualaikum. Hi Princess. Masuk dalam mulut tak dengar. Masuk dalam mulut tak dengar Asma. Masuk dalam mulut tu cakap. Assalamualaikum. Dari masuk ke apa awal pula Asma keluar? Itulah. Dah. Dia sendiri yang dah nangis pula. Okey, boleh Asma? Okey Asma. Belum habis tau Asma. Belum boleh bye-bye tau. Okey. Belum boleh bye-bye. Okey. Allahumma, okey yang tadi tu minta dekat syurga dengan minta lindung daripada neraka serta perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada keduanya itu. Okey. Seterusnya, doa yang ketiga yang juga diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Okey. Apa dia? Doanya, yang ini mendekatkan cinta kita kepada Nabi SAW sebenarnya. Dan sebab kita minta benda yang Nabi minta, kita minta lindung daripada benda yang Nabi minta lindung. Okey. Apa dia? Kita tengok kat sini. Allahumma was'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita minta betul-betul lah yang apa yang Nabi SAW minta. Yang Nabi SAW minta. Okey. Jadi itu yang kita minta. Bukannya kita minta tu kita sebut secara jelas. Kita minta apa yang Nabi SAW minta. Jadi dan aku berlindung dengan engkau daripada apa yang Nabi berlindung. Simpelnya macam itulah. Ayat yang mudah untuk kita faham. Okey. Okey, saya turun dah. Bye-bye. Okey. Bye-bye. Okey. Okey. Jadi maksudnya kita minta apa yang Nabi minta, berlindung dengan apa yang Nabi berlindung. Jadi sekali lagi itu juga menunjukkan betapa dia bestnya doa ni. Satunya dia complete. Sebab of course Nabi akan minta benda-benda yang terbaik. Kan? Memang kita tak terjangkau dengan akal kita. Itulah yang Nabi ajar dan Nabi baca. Dan mungkin ada benda-benda yang Nabi minta yang kita pun tak tahu kan. Of course lah. Kan? Jadi memang satunya dari sudut dia sangat-sangat komplit. Ya Allah, apa yang Nabi minta aku nak. Apa yang Nabi berlindung, aku pun nak berlindung daripadanya. Kan dah komplit sangat-sangat tu. Okay, itu satu sudut. Kemudiannya sudut yang Ustaz, yang macam Allah apa yang Nabi nak tu yang aku nak tu yang sebelum yeah. Pernah dengar Nabi. Masya-Allah. Okey. Selepas tu satu lagi doanya
satu lagi dia mendekatkan kita kepada Nabi SAW sebenarnya. Dia menyebabkan kita lagi rasa cinta kepada Nabi SAW sebab kita sebut, kita kaitkan dengan Nabi. Kan? Kita bukan cakap, ya Allah apa yang kawan aku minta tu aku nak juga ya Allah. Macam kita order kat kedai kan. Kalau kita order kat kedai, samalah. Kalau order kat kedai macam tu. Sama macam dia. Dah selesai. Tapi ini lain. Ini bukan dia cakap ustaz macam tak best dia macam doa tu. Apa yang Nabi minta aku nak ya Allah. Macam gitu kan. Tapi dia beza dia sebab Nabi. Sebab kita tahu Nabi SAW mesti minta yang paling perfect. Kemudiannya kita sebut tadi kaitan hubungan hati kita dengan Nabi SAW itu selalu bertaut. Dia makin kuat kecintaan kita pada Nabi SAW. Yalah pagi-pagi kita dah minta macam tu kan. Lagilah kita rasa kan. Lagi rasa kita punya kaitan dengan Nabi SAW. Okay, so itu 3 jenis doa yang dipanggil sebagai jawami' kawamil. Ditutup pula doa tadi dengan doa yang keempat. Apa dia? Allahumma wa ma qadaita alayya, ataupun Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, apa saja yang kau dah tentukan untuk aku daripada sesuatu urusan, maka jadikanlah penghujung ataupun akibatnya, penghujungnya adalah penghujung yang baik. Okay. Jadi, dan itu pun penting kan. Sebab apa saja yang berlaku pada kita, ketentuan Allah Ta'ala untuk kita, ketentuan yang kita nampak sekarang ni, kan, sama ada susah, senang, apa saja. Mungkin benda tu ketentuan yang senang untuk kita seronok. Mungkin juga ketentuan yang susah untuk kita rasa sedih. Okay. So, sama apa saja ketentuan, ya Allah, jadikanlah penghujungnya ada penghujung yang baik. Itu pun satu lagi doa yang komplit sebenarnya. Dan lengkap sebab bagi kita yang paling penting adalah penghujungnya. Itu yang pentingnya. Okay, so ada 4 doa sebenarnya dekat sini. Cuba Ijaz ulang balik. 4 benda yang kita minta pada waktu pagi tu. Satu kita minta. Dia satu tu dia ada dua kan. Sebenarnya 7 lah kalau kita detailkan. Jadi 7 lah. Okay. Tak daripada kebaikan yang segera di dunia. Ya, kebaikan semuanya sekali. So satu kita minta kebaikan yang segera iaitu di dunia, dan kemudian tu nanti dekat akhirat. Sama ada yang kita tahu atau kita tak tahu. Satu. Okay. Dan bila kita minta, macam biasa mesti kita kena minta perlindungan juga. Perlindungan apa kita nak minta adalah perlindungan daripada segala kejahatan di dunia dan juga di akhirat. Sama ada yang kita tahu atau kita tak tahu. 2. Right. Okay. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah syurga. Kita minta, yalah biasa kita dengar kan, syurga dan, ni penting, amalan yang dapat mendekatkan kita kepada benda-benda yang baik. Dari sudut apa tu? Perkataan, perbuatan, niat, ataupun dan juga iktikad. Iktikad tu adalah keyakinan dan juga kepercayaan kita. So, berapa dah tu? Ketiga kan? 3. Keempat. Yang keempat, itulah, apa neraka. Okey, ni ketiga. Keempat pula, dah minta syurga, macam biasa kita akan minta yang perlindungan daripada api neraka dan segala perkara yang mendekatkan kita, na'udzubillah, kepada api neraka, baik daripada perkataan, perbuatan, niat dan juga iktikad. Okey, ni yang keempat. Yang kelima, kita mohon akan segala kebaikan. Okay. Bila yang keempat ni, kita ingat adalah benda yang boleh menaikkan lagi rasa cinta kita pada Rasul. Sebab kita nak doa yang keempat ni adalah benda yang berkaitan dengan Rasul. Apa yang Rasul minta. Maknanya, apa sahaja yang kebaikan yang Rasulullah SAW minta, itu juga yang kita nak minta. Macam tu lah bahasa kita. Itu yang keempat. Dan dalam masa yang sama macam tadi juga kita minta untuk perlindungan daripada segala kejahatan, berlindung oleh hamba bunda Rasul. Ni macam mana nak bagi ayat bahasa biasa? Apa yang Nabi tak nak, ya Allah, aku pun tak nak. Senang cerita macam tu.
Okey. Atau dia berlindung dengannya lah kan. Kalau istilah yang lebih tepatnya berlindung dengannya. Apa yang Nabi minta lindung. Apa yang Nabi minta lindung ya Allah. Semua benda-benda yang buruk tu ya Allah. Aku pun minta lindung juga. Kedua. Okey. Lepas tu keenam, kita minta Itu apa dah. sahaja. Itu dah 6 dah tadi tu. Oh tadi 6 Ha. Okey, yang ketujuh last sekali. Hmm. Apa sahaja Allah bagi pada kita, kita minta akhirnya ataupun dia punya kesudahan itu membawa kita kepada petunjuk. Bahasa biasa Ustaz. Pada Cakap punya bahasa apa je yang Allah dah tentukan untuk aku ya Allah, jadikanlah penghujungnya baik. Bolehkah kita minta awalan, pertengahan dan penghujung baik? Bukan penghujung dia. Kita nak minta awal, tengah. Macam ni. Dia yang tu boleh. Yang itu kita ada juga doa yang begitu tu nanti. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan yang awalnya, yang tengahnya, yang hujungnya kan. Itu doa yang lain. Tapi ni doa yang spesifik yang begini yang Nabi SAW ajarkan. So kita baca yang betul-betul yang sama macam yang Nabi ajar kat sini. Ada yang cakap kat sini, Aiman Fahan Official. Doa macam ni boleh Ustaz? Ya Allah, apa yang Nabi minta, itu yang aku minta. Dan apa yang Nabi minta jauh daripada umat ini, kau jauhkanlah perkara itu daripada umat ini. Boleh, tak ada masalah. Dia punya line tak clear Rupanya gambar dia tak clear Dia tadi gambar je dia tak berapa sharp lah, itu je lah. Tak apa sharp. Tak apa. Ke sebab jatuh tadi? Kod dah jatuh handphone tadi. Okey. Kemudiannya doa yang berikutnya ni tak panjang sangat, boleh kot sempat sikit 10. Okey, yang dia ni tak panjang sangat. Yang doa untuk Sayyidah Fatimah ni. Doa Sayyidah Fatimah, lepas tu doa Sayyidina Nabi Isa mungkin kita tak sempat hari ni, kita sambung besok insya-Allah. Yang doa yang untuk Sayyidah Fatimah ni, apa ya Nabi SAW ajar kepada Sayyidah Fatimah, Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram La ilaha illa anta birahmatika nastaghith wa bid'adzabika astajir la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain waslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Okey. Oh, doa ni kepada Siti Fatimah. Okey. Yang apa ada dia? kat YouTube tu kan? Ya, ada zikir-zikir yang biasa kita baca sebenarnya ni doa ni. Ya Hayyu Ya Qayyum. Okey. Jangan kau biarkan aku sekelip mata apa tau? Ya, jangan biarkan diri aku kepada aku sendiri. Kan, walaupun sekelip mata. Jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Okay, so permulaan doa ni apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Kita sebut nama-nama Allah Ta'ala. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Dengan kasih sayangmu lah ya Allah, aku minta tolong. Wa min azabika astajir. Daripada azabmu pula aku minta lindung. Kita minta tolong dengan kasih sayang Allah. Azab Allah Ta'ala pula kita minta lindung, minta jauh-jauh. Itulah dia memang biasa macam tu kan, dia pair macam tu. Kemudiannya la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Kau janganlah serahkan diri aku kepada diri aku sendiri ataupun kepada siapa pun daripada makhlukmu walau sekelip mata. Maksudnya ya Allah, urusan hidup aku ni ya Allah, Kau lah yang tentukan ya Allah. Janganlah bagi aku yang kena tentukan semuanya. Janganlah bagi aku yang menguruskan hidup aku sendiri. Dan ya Allah, jangan kau serahkan diri aku ni, janganlah aku ni kena berserah kepada diri sendiri saja. Dan satu sudut yang lain, supaya kita ingatkan diri kita ni biar bertawakal kepada Allah. Kita minta pada Allah, berserah kepada Allah. So kalau hari-hari kita baca doa ni, mudah-mudahan tawakal kita tu pun makin kuat. Sebenarnya kita makin ingat kita ni serahkan diri kita ni pada Allah, tak nak serah diri pada diri sendiri.
Okey, seterusnya. Wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Hijab makin blur Itulah. Okey. Yang Dia, tengah. dia macam dia 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 berhijab. Okey. Semua sekali yang depan dinding-dinding berhijab. Okey. Wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Ya Allah, kau perbaikilah urusanku semuanya sekali dengan apa yang kau perbaiki dengannya orang-orang yang soleh. Maknanya kau jadikanlah soleh. Soleh ni sebenarnya baik lah kalau kita jemah mudahnya. Kan? So maknanya baik tu kau baikkan segala urusan aku semuanya sekali seperti mana kau baikkan orang yang soleh. Kan? Orang yang soleh ni kan dapat kebaikan. Kita tengok Allah untungnya orang soleh ni. Baik sangat. Urusan dia baik, hidup dia baik. Kan? Untuk akhirat dia baik. So kita macam, ya Allah, bestnya dia. Jadi kita doa jugalah. Ya Allah, kau bagilah aku kebaikan seperti mana kau baikkan orang soleh. Jadi itu antara doa yang bagus, yang sangat bagus untuk kita minta juga pada waktu pagi. So tadi kalau kita ulang balik, doa tadi, ada berapa sebenarnya doa tu Yang doa pada Sayyidah Fatimah tu. Doa pada Sayyidah Fatimah ni adalah first yang kita minta birahmatika astaghith, minta kasih sayang Allah, minta tolong dengan kasih sayang Allah. Kemudiannya berlindung daripada azab. Nombor 3, jangan serahkan kepada diri aku ataupun kepada orang lain pun sekelip mata. Kemudiannya yang keempat, perbaiki segala urusanku seperti mana kau perbaiki urusan hamba kau yang soleh. Sudah 4. Jadi tadi kita ada baca 7 doa, campur dengan 4, jadi 11. Kan? So 11 doa yang kita baca pada malam ni. 11 benda yang kita nak minta pada Allah Ta'ala. Selain daripada yang Allahumma antas salam minkas salam tu pun sebenarnya ada doa juga kan. Jadi itu pun antara permintaan kita pada Allah Ta'ala. Cuma yang 11 ni yang kita mungkin baru belajar lah pada malam ni. Kita boleh try amalkan besok pagi insyaAllah lepas main subuh. Kita cuba minta benda-benda macam ini. Minta sangat-sangat pada Allah. Dan ini antara doa yang kita kata tadi doa dia complete. Dia lengkap tapi dia tak panjang. Jadi lagi-lagi bagi mereka yang dah nak pergi kerja cepat, nak apa semua kan, macam nak pergi sekolah ke dan sebagainya. Dia sempat untuk baca benda ni. Dia dapat complete dah. Lengkap semuanya. Saya biasa baca doa ni lepas asar. Yang saya diajar oleh guru-guru saya, oleh ayah saya sendiri pun. Mereka baca doa ni lepas asar. Lepas asar baca doa ni. Tapi yang ni Imam Ghazali ajar, baca lepas subuh. So pun okey, tak ada masalah kan lepas subuh supaya cepat kita beli. Yang pentingnya baca. Betul. Ada yang kata hijab berjerebu malam ni. Ada orang cakap efek bokeh lah. Kan dekat gambar kan? Bokeh betul. Bokeh. Okey. Tapi biasa bokeh tu dekat background je. Depan okey. Ini bokeh sampai depan. Okey. Hebat kamera apa ni. Menakutkan. Okey. Ini biasa sebab data dah habis kalau jadi ni. Guna wifi Ustaz? Entahlah. Guna wifi. Okey. Tak apa dah. Sekali-sekala dia nak suruh berpurdah semua sekali. Okey. Okey, so itu saja untuk malam ni insyaAllah. Kita soalan pun tak banyak malam ni sebab semuanya doa-doa je kan. Jadi soalan pun tak banyak malam ni. Banyak yang bagi salam dan sebagainya. Ada yang kata Ustaz kalau tak sempat baca lepas subuh boleh tak doa ni baca lepas solat duha? Boleh, tak ada masalah. Yang penting baca macam kita sebut tadi kan. Yang penting baca. Kak Jam macam buat temu buat orang dalam jail. Siapa yang dalam jail? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Macam orang bersalah kan. Orang bersalah. Kita tak nak tunjuk muka dia kan. Okey. Ada yang kata tak apa, janji suara ustaz clear. Dengar janji suara ustaz clear. Betul. Okey. Ada yang sebut as-subhu bada maksudnya apa? As-subhu bada maksudnya subuh telah terzahir. Telah nampak. Okey, seterusnya
kita nak buat sikit lah pengumuman. Esok malam InsyaAllah ada live. Cumanya pukul berapa tu minta sahabat-sahabat untuk nantikan pengumumannya besok petang. Oh, ada pengumuman tu, cik. Maknanya macam ada pengumuman Mohon Besar Diraja tu, macam itulah. Pemegang Mohon Besar Diraja akan umumkan. So besok pukul berapa akan live tu kita akan maklumkan semula. Mungkin bukan pukul 9.30, mungkin lebih awal. Besok mungkin kita akan live lebih awal. So stay tune lah. InsyaAllah kita akan maklumkan pukul berapa kita akan start live. Dan siapa yang akan bersama-sama dalam live tu juga kita akan surprisekan dulu. Besok insyaAllah. Mungkin ada orang lain sekali. Bukan saya dengan Kak Jah saja esok. Okay. Lepas tu satu lagi minggu depan. Okay, minggu depan insyaAllah juga kami akan buat pengumuman bergantung kepada sebabnya kan baru ni dah ada pengumuman masjid dan surau telah mula dibuka di Selangor dan di Kuala Lumpur. Kuliah-kuliah maghrib pun dah ada semula. Jadi jadual tu mungkin akan ada terkesan sedikit. Jadi mungkin kita tak dapat buat pada tiap-tiap malam macam sebelum ni. Tapi insyaAllah kita akan istiqamah, kita akan buat. Cuma dia punya bilangan harinya saja yang mungkin kita akan kurangkan sedikit. Ataupun waktunya mungkin ada sedikit perbezaan. Jadi yang tu pun kita akan maklumkan dari masa ke semasa insyaAllah. Kita cuba saya upaya untuk habiskan kitab ni. Jadi kita akan usahakan juga untuk istiqamah. Cuma bila tu, pukul berapa tu nanti kita akan umumkan dari masa ke semasa insyaAllah. Pasal tu lah masjid kan surau dah mula buka semula kan. Tapi yalah insyaAllah ada yang tanya Ustaz, habis kalau masjid surau dah buka semula dah tak ada lah. Kita kata ada insyaAllah. Dia ni pun sebelum PKP lagi dan lepas apa memang saya buat live juga dekat Facebook. So kita akan teruskan juga live insya-Allah macam biasa. Okey, jadi terima kasih banyak kepada semua. Kak Jah okey, dah kembali. Okay. Ya, dia makin dahsyat nampaknya tadi. okey ke? Nampak ke tak nampak? Dia terus, Kak Jah okey ke tu? Allah. Okey, insyaAllah kita akan tetap buat live insyaAllah. Jadi cuma waktu mungkin ada berbeza. Kalau macam kuliah maghrib tu dia akan mula lepas maghrib lah. Yang live yang ni mungkin dia mula lewat sikit ke ataupun ada hari-hari tertentu ke. Yang tu kita akan war-warkan semula insyaAllah. Okey. Alright. Harap-harap boleh sambung kuliah online. Okey, betul. Mereka yang boleh dapat pergi ke masjid, hadirlah ke masjid yang berhampiran. Sebab dulu kan waktu masjid tak buka, kita mengeluh masjid tak buka dan sebagainya. Jadi masjid dah buka, bolehlah beramai-ramai pergi ke masjid semula insyaAllah. Dengar kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah zuhur, mana-mana lah yang ada dekat masjid. Okey. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang buat nota. InsyaAllah kejap lagi mungkin ada yang akan tag kita. Ada senarai doa-doa. Malam ni ada 11 doa yang kita minta. Jadi kita harapkan ada yang akan buat nota secara cantik, tag dan insyaAllah kita akan repost doa tersebut untuk sama-sama dapat manfaat insyaAllah. Yang hari tu yang banyak tu kan. Yang banyak tu saya tengok ada yang buat dengan cantik tu. Lepas tu bila kita repost, ramai yang ucapkan terima kasih. Sebenarnya yang patut ucap terima kasih bukan pada saya lah, bukan pada Kak Jah, tapi pada sahabat tu yang tolong tuliskan tu. Tolong, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak pada sahabat yang tolong ringkaskan, yang buat nota dengan sangat terang. InsyaAllah. Okey. Amin. Ijaz ada apa lagi nak sebut malam ni? Malam ini jangan lupa untuk perbanyakkan selawat. Target 1000 selawat. Jangan lupa untuk baca Al-Kahfi. Ni nanti di sini sebab belum baca lagi kan. Jangan lupa untuk perbanyakkan doa. Dan doa, ya Allah, kejutkan aku, bangunkan aku pada waktu yang paling engkau sukai. Dan kerjakan aku pada pekerjaan yang paling engkau suka aku kerjakan. Dan mudah-mudahan kita boleh istiqamah mengamalkannya. Ini pesanan kat diri sendiri juga. Apa pun yang Kak cakap ni sebenarnya kat diri sendiri juga. Sebab malam ni malam Jumaat kan, malam Jumaat, malam yang
diberkati malam yang mulia. So gunakan betul-betul, manfaatkan betul-betul malam Jumaat ni untuk banyakkan ibadah. Besok pagi jangan lupa banyakkan ibadah dan jangan lupa doakan juga jangan lupa untuk doakan saya sendiri, doakan Kak Jah, doakan keluarga kami semua dan juga semualah umat Islam dari timur sampai ke barat, semuanya kita doakan insya-Allah. Ada yang minta Ustaz boleh live dari masjid? Ya, memang sebelum daripada PKP pun saya selalu live dari masjid sebenarnya. Jadi insya-Allah lepas PKP tu pun insya-Allah saya cuba live dari masjid. Cuma saya biasa live di masjid ni saya cuma akan pilih salah satu je, Facebook atau Instagram. Biasanya saya akan live di Facebook, bukan di Instagram. Sebab biasanya kita guna satu gadget je kan untuk live tu. Jadi Facebook sajalah, biasanya begitulah. Okey, syukur setakat tu. Selamat beribadah, selamat memburu masa yang mustajab. Sedekah. Jangan lupa sedekah. Betul, jangan lupa sedekah. Kalau macam nak sedekah tak tahu nak bagi. Bukan tak tahu nak bagi kat siapa. Kan sekarang ni kan boleh transfer online. Betul. So boleh transfer tak mak, ayah. Contoh kan waktu-waktu adalah orang yang macam memang waktu tu dia tengah kira tak banyak duit tapi dia nak istiqamah sedekah Jumaat tu. Dia bagi berapa ringgit beri berapa ringgit je lah. So mak bapak yang terima tu dia melihat istiqamah anak dia buat macam tu. Kalau dulu sebelum ni mungkinlah banyak kan, bila dah tak ada program, tak ada apa-apa semua macam tu. RM5 pun dia bagi juga sebab nak dapat istiqamah. So boleh buat juga insya-Allah. Yeah. Heliza tolong tanya. Wani Wahab memang dia kalau dia punya starting, Heliza tolong tanya. Kalau kita berada dekat luar rumah, kita nak berzikir, boleh ke kita berzikir dalam hati? Boleh. Dia zikir dalam hati, dipanggil mengingati Allah dalam hati. Mengingati Allah dalam hati. Ingat Allah dalam hati kan. Sentiasa ingat Allah dalam hati itu memang antara amalan yang sangat bagus. Tapi mana lebih bagus? Dalam hati sahaja ke ataupun dalam hati dengan lidah? Tentulah dengan lidah sekali. Dengan lidah sekali itu yang paling bagus sekali. So walaupun kita berada di luar, kita tengah driving ke apa ke contohnya, dengan lidah. Cumanya kalau kita tengah berbual dengan orang, dengan kawan-kawan, kalau kita dengan lidah mungkin kawan-kawan terganggu contohnya kan. Dia tengah bercakap, lepas tu kita pun berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak kenalah pula kan, dari segi adab kita bersahabat. Jadi ingat Allah Ta'ala dalam hati. Sebab kadang-kadang orang suka selawat tau. So bila dia macam so orang pun rasa macam maknanya lebih baik dalam hatilah waktu tu. Sebab kita kan tengah berborak. Discussion. Kalau supaya tidak mengganggu, melainkan memang kita ni mengajak orang supaya berzikir. Waktu tu. Memang kita juga mengajak orang untuk berzikir. Ataupun kita memang dah dikenali sebagai orang yang sentiasa berzikir. Kalau kita ni di belakang orang tak berzikir pun, depan orang pun nak berzikir, itu salah lah. Bila nak berbual, waktu nak berbual lah baru subhanallah, 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 subhanallah kan? Jadi tak kena lah kat situ kan? Dan untuk menjaga hati kita juga, tentulah lebih baik kita tak suarakan depan orang. Kalau kita nak ingatkan orang, itu cerita lain. Nak ingatkan orang, maka kita pun angkat sedikit suara, tak ada masalah. Kalau kita dah lambat solat fardu, boleh lagi tunaikan solat sunat qabliyah? Boleh kalau lambat tu tak sampai habis waktu lah. Kalau lambat tu tak habis waktu dan boleh. Tapi kalau lambat tu sampai dah nak habis waktu, dan janganlah solat sunat qabliyah, teruslah sembahyang fardu. Okay? Takut habis je sunat qabliyah, habis waktu. Itu tak kena lah. Alright. Okay, terima kasih banyak kepada semua. Jazakumullah khairal jaza. Sahabat-sahabat yang live, sama ada yang menonton kita dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Indonesia, semuanya ada. Jadi semua itu kita doakan agar semua kita terpelihara, keluarga kita terpelihara daripada segala bala, segala bencana, segala wabak, segala perkara yang memudaratkan, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan lebih penting selamat di akhirat. Kita akhiri dengan sedikit doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهض بالخير نكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين Amin. Taqabbalallah minkum. Jazakumullah منا khair منكم Ustaz. تقبل منكم. Assalamualaikum. Bye. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay guys, kita ambil sedikit ruang waktu ini untuk kita mengaji surah Al-Mulk. Ya Allah, tudung kat jalan. Jom kita baca surah Al-Mulk. Korang boleh ambil Quran atau apps. Okay, ready eh? Ready? Tahu kenapa line slow kan? Kak Ajar tukar pin betul. Kasih ingatkan. Jom Al-Mulk. Quran dari Ar-Rayyan Hijrah. Terima kasih tolong ingatkan. Kakak kenapa blur tu lah, line tak berapa okey lah. Jadi unpin, kenapa kau unpin? Pin lah, pin. Okay, jom. Tapi suara jelas kan? Sorry, jom. Alright, jom Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sekali sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر
فصاروا خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk rahmat. Ingatkan apa yang kami terlupa, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui. Jadikan ia pembela kami, wahai pemilik alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.